Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah muslimin muslimat yang saya hormati, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita akan menyambung membaca, memahami dan mengambil manfaat insya-Allah dari kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadhir bin Haji Jul hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin, yang mana merupakan asalnya kuliah maghrib bulanan, ya, anjuran Masjid Al-Mustaqim Taman Nirwana Ampang, tetapi diubah sedikit waktunya menjadi kuliah isyak, ya, pada malam ini. Baik. Jadi kita masih lagi di bab yang ke-6, iaitu yang mana dalam rangka untuk menghilangkan kekeliruan dalam fikiran sebahagian umat Islam menyangkakan bahawa dalil syarak hanya Quran dan Sunnah sahaja. Ya, dalil di sini bermakna masdar, sumber hukum syarak, mereka sangkakan hanya Quran dan Sunnah. Jadi kalau mereka tidak jumpa secara direct dalam Quran dan Sunnah, mereka menyangkakan tidak ada. Jadi ini keliru. Jadi kita telah lihat dalam kuliah-kuliah yang lalu betapa para ulama di dalam mengenal pasti hukum sesuatu masalah merujuk kepada sumber-sumber hukum selain dari Quran dan Sunnah. Maknanya Quran dan Sunnah, ya, itu sumber hukum yang utama, tetapi bukan Quran dan Sunnah saja. Ada sumber-sumber hukum yang disebut ijma', kesepakatan ulama, ya, qiyas, ya, memakai hukum sesuatu yang ada nas kepada sesuatu yang lain yang tidak ada nas, yang tidak ada dalil khusus kerana ada persamaan pada asas hukum, ya, disebut analogy dalam bahasa Inggeris. Kemudian istishab, menganggap sesuatu itu kekal, ya, dalam keadaan asal sehinggalah terbukti sebaliknya. Itu yang kita telah huraikan secara panjang lebar dengan contoh-contohnya dalam kuliah yang lalu. Sekarang kita akan masuk kepada sumber hukum yang seterusnya yang dirujuk oleh para ulama kita, iaitu disebut sebagai al-masalihul mursalah. Masalih mursalah. Apa dia masalih? Masalih ini adalah perkataan bahasa Arab, ya, iaitu plural, jamak kepada maslahah. Kalau satu maslahah, kalau dua maslahatani ataupun maslahataini, kalau banyak masalih. Maslahah itu artinya kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat. Jadi mursalah asalnya maknanya terbiar begitu saja, tidak terikat ataupun terputus, ya, begitu. Jadi yang dimaksudkan dengan masalih mursalah ini adalah kebaikan-kebaikan yang mana kalau kita nak cari dalilnya tak jumpa secara khusus. Maknanya mursalah di sini adalah terputus dari dalil, ya, berbanding dengan dua jenis masalih yang lain. Yang pertama dikenali sebagai al-masalihul mu'tabarah. Masalih, kebaikan-kebaikan yang diiktibarkan, yakni diiktiraf oleh syarak. Ada dalil yang jelas mengiktiraf kebaikan-kebaikan tersebut. Itu disebut al-masalihul mu'tabarah. Contohnya apa? Misalnya perbuatan berjual beli. Berjual beli itu kan ada kebaikan, mendatangkan duit, keuntungan kepada penjual dan mendatangkan manfaat barang. Barang dapat kepada pembeli. Jadi ini adalah kebaikan-kebaikan. Dalam masa yang sama, kebaikan ini mu'tabarah.
diiktiraf oleh syarak. Misalnya dalam Al-Quran jelas Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah Ta'ala menghalalkan jual beli. Jelas ya, Allah Ta'ala menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Padahal riba juga ada maslahah, ada kebaikan kepada orang yang memberi pinjaman misalnya. Kalau dia boleh menjalankan aktiviti riba, dia bagi pinjam RM1,000, maka misalnya dia boleh dapat untung mungkin sekali ganda. Bila dia bagi penangguhan, tak apa, RM1,000 ni kamu boleh bayar dalam masa 1 tahun. Tapi bayarannya nanti total menjadi RM2,000 misalnya. So RM1,000 tu satu maslahah, satu kebaikan bagi dia, tapi itu maslahah jenis yang satu lagi disebut sebagai al-masalihul mulghah, kebaikan-kebaikan yang dibatalkan, yang diilgha, yang tidak diambil kira oleh syarak. Maknanya walaupun dalam riba itu ada maslahah, ada kebaikan, tetapi kan ada juga keburukan. Ada elemen menindas orang ini berhutang kerana dia ada hajat, ada keperluan. Sudahlah dia dalam keadaan berhajat dan memerlukan, kita pula take advantage kepada kesusahan dia dengan kita itu mengenakan interest, mengenakan riba di atas bayaran ataupun jenis-jenis riba yang lain. Jadi ini masalah yang mulghah yang dibatalkan. Contoh lagi misalnya aktiviti judi, ada faedah daripada sudut orang yang berjudi, ada peluang dengan modal yang kecil, mungkin RM5, mungkin RM10, boleh mendapat keuntungan berlipat kali ganda. Modal kecil saja, tapi dalam tempoh yang sekejap, kalau dia menang judi, misalnya dia boleh dapat sampai RM20,000, RM30,000 atau lebih lagi. Mungkin kalau hadiah terkumpul sampai RM1 juta misalnya. Modal kecil saja. So ini satu bentuk maslahah. Tapi maslahah yang lebih besar dalam aktiviti judi adalah maslahah kepada toke judi. Kerana kalau dari segi peluang, dari segi kita kata statistiknya, kemungkinan kebarangkalian untuk seseorang itu menang judi adalah kebarangkalian yang kecil berbanding dengan toke judi. Toke judi itu boleh katakan selagi mana ada orang berjudi, confirm dia untung, kerana yang menang hanya segelintir, yang kalah duit mereka dapat kepada toke judi. Jadi kalau dengan kata-kata sindiran, bukan betul-betul sungguh begitu, tapi dengan kata-kata sindiran, kalau alang-alang nak masuk neraka dengan sebab judi, jangan main judi. Tapi jadilah toke judi. Main judi pun haram, cari toke judi pun haram. Tapi jadi toke judi itu maslahahnya lebih besar lagi. Kerana boleh jadi kaya raya dengan sebab jadi toke judi berbanding dengan jadi orang yang berjudi. Pun begitu, maslahah ini mulghah, dibatalkan. Sebagaimana dibatalkan maslahah kebaikan yang ada dalam perbuatan meminum arak. Kan orang yang minum arak, dia rasa relax, dia rasa hilang stres misalnya, ataupun mungkin ada jenis-jenis arak yang ada antioksidan, bagus juga untuk kesihatan. Tapi ada mudarat, menghilangkan akal, boleh jadi ketagihan arak dan sebagainya. Jadi oleh kerana keburukan itu mengatasi kebaikan, maka syarak mengilghakkan, membatalkan, tak iktiraf, tetap haram. Ia ada kebaikan, diakui. Tak perlu nak kempen sangat. Kenapa Islam mengharamkan judi? Ini aktiviti yang menjana pendapatan, ini mendatangkan hasil cukai dan sebagainya. Kenapa Islam mengharamkan arak? Padahal arak ini boleh bagi kita relax, boleh bagi kita rasa panas badan dan sebagainya. Dalam Quran memang sudah iktiraf daripada sudut kebaikan. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada kamu, yakni kepada Nabi SAW, tentang arak dan judi. Jadi kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Bagi tahu kepada mereka, katakanlah kepada mereka bahawa pada arak dan judi ini ada ismun kabir, ada kemudaratan yang besar, ada perkara-perkara buruk yang besar sekali. Hilang akalnya, boleh jadi ketagih judi, boleh jadi ketagih arak, boleh jadi aksiden kerana memadu dalam keadaan mabuk, boleh jadi bunuh orang bahkan, dan melakukan lagi perbuatan yang keji dalam keadaan hilang akal itu. Ini ismun kabirun wa manafi'u linnas, dan ada juga manfaat-manfaat buat manusia.
Tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi dosanya, keburukannya itu lebih besar daripada manfaatnya, lalu diilgha, dibatalkan. Jadi kalau orang kata judi ada kebaikan, arak ada kebaikan, ya dalam keadaan memang mengiktiraf bahawa ada kebaikan, tapi tidak mengiktiraf daripada sudut menghalalkan. Maka minum arak tetap haram, berjudi atau jadi toke judi, tetap hukumnya adalah haram. Ini al-masalihu al-mulghah, kebaikan-kebaikan yang dibatalkan. Jadi in between, antara dua, satu kebaikan-kebaikan yang syariat iktiraf, jadi dibenarkan, dihalalkan. Kebaikan-kebaikan yang syariat batalkan, tidak diiktiraf, maka diharamkan. Ada di sana, di tengah-tengah itu, yang tidak ada dalil yang jelas menghalalkan atau menyuruh, dan tidak ada juga dalil yang jelas mengharamkan atau melarang. Jadi inilah yang disebut sebagai al-masalihul mursalah. Kebaikan-kebaikan tapi terputus dari dalil yang khusus. Jadi misalnya, kita ambil contoh al-masalihul al-mursalah, misalnya bersalam lepas daripada sembahyang. Bersalam lepas pada sembahyang ni ada kebaikan, ia boleh mengeratkan silaturahim, boleh menimbulkan rasa mesra, menghilangkan rasa benci dan sebagainya. Tetapi ada tak di sana dalil yang khusus yang menyuruh kita itu selepas daripada solat bersalam-salaman? Tidak ada. Ada tak di sana dalil yang khusus yang melarang kita kalau lepas solat jangan bersalam-salaman? Juga tidak ada. Jadi daripada sudut masalah mursalah kita boleh lihat, maknanya kebaikan daripada bersalam itu masalah, dia adalah mursalah. Dia terputus daripada dalil. Tidak ada dalil yang jelas yang mengiktibarkan sehingga menjadi masalah mu'tabarah, dan tidak ada dalil khusus yang melarang atau mengharamkan sehingga ia menjadi al-masalihul mulghah. Jadi ia mursalah, terputus. Jadi oleh kerana dia ada kebaikan, maka dibenarkan. Kalau orang tanya, mana dalilnya? Masalah mursalah, itu salah satu daripada satu sudut. Sebab itu, tapi walaupun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mungkin tidak menghuraikan hukum perkara ini daripada sudut masalah mursalah, kerana kita tahu al-masalihul mursalah ini adalah sumber hukum yang dalam mazhab lain. Tetapi dari segi walaupun tidak disebut secara khusus dalam mazhab Syafi'i ini adalah sumber hukum, tapi secara praktikalnya didapati ada terpakai. Misalnya dalam contoh yang saya berikan tadi, apabila ada orang bertanya kepada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, apakah hukum bersalam selepas daripada solat asar dan solat subuh, ditanya dua waktu ini, kerana itulah amalan yang berlaku di zaman Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Lepas sembahyang lain orang tak bersalam, mungkin kerana ada solat sunat ba'diyah, jadi masing-masing menyebutkan diri dengan solat sunat ba'diyah. Tapi kan lepas solat subuh tidak ada solat sunat, demikian selepas solat asar juga tidak ada solat sunat. Jadi mungkin oleh kerana ada waktu lapang itu, jadi orang ramai biasa lepas dua waktu ini bersalam-salaman. Jadi ditanya kalau dalam masyarakat kita, memang setiap waktu pun kita bersalam, cuma kan tinggal lagi masa musim-musim PKP ni, masalah pandemik COVID-19 tu, kita dilarang bersalam atas dasar nak mengurangkan risiko jangkitan, itu cerita lain lah. Tapi amalan biasa masyarakat kita dahulu sebelum adanya pandemik COVID-19 ini adalah selepas solat bersalaman. Jadi masyarakat nak tahu apa hukum. Jadi Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala asalnya memberitahu bahawa perkara ini, bersalam lepas solat ini, tidak diamalkan oleh generasi awal umat Islam. Tidak diamalkan oleh generasi salafus soleh. Jadi kalau daripada sudut itu, dari segi istilahnya, ini dinamakan bid'ah, perkara baru. Tetapi Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, ini adalah bid'ah yang harus, yang mubah. Kenapa harus? Kerana tadi, untuk kita katakan mengenal pasti hukum, kena rujuk kepada dalil. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai seorang ulama yang sangat alim, dan bukan sahaja dalam bidang fiqh, bahkan juga dalam bidang hadis, Imam Nawawi tidak jumpa satu dalil yang khusus melarang. Misalnya kalau ada dalil mengatakan, kalau kamu berjumpa dengan saudara kamu, hendaklah kamu bersalam-salaman, kecuali kalau lepas solat jangan bersalam.
Tak ada dalil demikian. Kalau ada, boleh jadi hukumnya haram. Kerana al-aslu fil nahi al-hurmah. Asal dipahami daripada larangan itu menunjukkan kepada haram. Ataupun paling tidak makruh. Kerana boleh jadi juga larangan dalam bentuk makruh. Tetapi tidak ada. Maka ternafilah haram dan makruh. Dalam masa yang sama, Al-Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala juga tidak menyertai dalil yang khusus yang menyuruh. Misalnya ada dalil Nabi SAW bersabda, selepas solat, hendaklah kamu bersalam-salaman. Kalau adalah dalil demikian, boleh jadi hukumnya wajib. Al-aslu fil amri al-wujub. Asal difahami daripada suruhan itu bermakna wajib. Ataupun paling tidak boleh jadi maknanya sunat. Kerana suruhan ada kalanya untuk sunat saja, tidak sampai wajib. Tapi tidak ada. Bila tidak ada, ternafilah wajib dan sunat. Maka hukum syarak yang taklifi ada 5. Haram dan makruh sudah ternafi, tidak ada dalil melarang. Wajib dan sunat juga sudah ternafi kerana tidak ada dalil yang menyuruh. Maka tersisa satu lagi hukum syarak yang taklifi, namanya al-ibahah. Harus dibenarkan, nak buat boleh, tak nak buat pun tak masalah. Ini daripada sudut kita lihat yang dikatakan bid'ah yang boleh dilakukan. Tetapi daripada sudut sumber hukum, ia juga boleh dianalisakan sebagai al-masalihul mursalah. Kebaikan-kebaikan yang terputus dari dalil yang khusus. Tidak ada dalil yang khusus yang mengiktiraf, tidak ada juga dalil yang khusus yang melarang. Kita ambil contoh lagi, misalnya sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau dalil-dalil umum ada bahawa sambutan Maulid ini ada sandarannya, bahkan tak salah kalau kita katakan awal-awal yang menyambut Maulidur Rasul adalah Rasulullah SAW sendiri. Baginda antara orang yang awal menyambut hari kelahiran baginda, iaitu ketika mana ditanyakan oleh para sahabat, apakah sebab Nabi SAW rajin berpuasa pada hari Isnin, berpuasa sunat pada hari Isnin? Salah satu yang disebutkan oleh Nabi SAW, kerana zaka yaumun wulidtu fihi. Kerana hari Isnin itulah hari saya dilahirkan. Mana Nabi SAW meraihkan, menyambut hari kelahiran baginda setiap minggu, iaitu pada hari Isnin, dengan cara berpuasa. Tapi yang kita lakukan sekarang ini bukan setiap minggu. Mungkin kita lakukan setahun sekali. Mungkin kita lakukan dalam tempoh bulan Rabiul Awal. Mungkin kita lakukan sebulan sekali. Dan kita tidak meraihkan kelahiran Nabi SAW ini dengan cara berpuasa pada hari Isnin itu. Tetapi dengan cara misalnya dijemput penceramah. Ceramah sebenarnya Maulidur Rasul. Baik, ceramah ni ada tak maslahahnya? Ada. Ia mendatangkan kesedaran. Mungkin kalau ceramah Maulidur Rasul cerita tentang kisah hidup Nabi SAW, perjuangan Nabi SAW, akhlak Nabi SAW, prinsip yang diamalkan oleh Nabi SAW, maka ini menjadi inspirasi, menjadi satu dorongan ke arah kebaikan kepada umat Islam. Ada maslahah. Ataupun ada kalanya disambut sambutan Maulidur Rasul ini dengan diadakan jamuan makan. Jamuan makan sempena Maulidur Rasul. Ataupun misalnya diadakan majlis-majlis salawat. Jadi ada di sana maslahah. Tetapi masalah ini, kebaikan-kebaikan ini sebenarnya mursalah. Terputus daripada dalil. Kerana tadi dalil sambutan itu hanya secara umum sahaja. Atau dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, yakni kepada Nabi SAW, dengan kurniaan Allah dan rahmat Allah. Jadi kata para ulama, kurniaan dan rahmat Allah ini adalah Quran dan Islam. Dua-duanya datang daripada Nabi SAW. Falyafrahu, hendaklah mereka itu bergembira. Bahkan sebagian ulama mengatakan rahmatihi, kul bifadillahi wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, rahmat Allah itu adalah Rasulullah SAW. Sesuai dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu, yakni Nabi SAW, kecuali menjadi rahmat kepada sekalian alam. Yang penting itu masih lagi dalil umum. Kita disuruh bergembira dengan kurniaan dan rahmat Allah, dan kelahiran Nabi SAW itu adalah salah satu daripada kurniaan dan rahmat Allah, ataupun sebab kepada kurniaan dan rahmat Allah. Masih lagi dalil umum. Tapi kalau nak cari dalil khusus, disuruh kita itu membuat sambutan Maulidur Rasul di bulan Rabiul Awal misalnya, ataupun pada 12 Rabiul Awal, disuruh lakukan tausiah, tazkirah dan sebagainya, disuruh buat jamuan, tidak ada. Dalil khusus tidak ada.
Kalau dalil umum ada. Misalnya tazkirah itu kan dalam Al-Quran, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, bagilah peringatan, bagilah tazkirah, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat pada orang mukmin. Kemudian misalnya jamu makan, secara umum Nabi SAW berpesan afsyus salam, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam, atau kama qala SAW. Sebarkan salam dan jamu makan, at'imut ta'am, dan juga bangunlah sembahyang pada waktu orang sedang tidur, yakni solat tahajud, nescaya kamu akan masuk syurga dengan selamat. Jadi jamu makan tu ada dalil umumnya. Jadi kita nak jamu makan sebenarnya Maulidul Rasul, nak jamu makan sebenarnya naik pangkat, nak jamu makan sebenarnya naik rumah, nak jamu makan saja-saja, tak ada sebenarnya apa-apa, saja nak belanja orang makan. Ini semua masih lagi terpayung dengan dalil yang umum. Ataupun selawat, jelas itu adalah terpayung dengan dalil yang umum. Allah tidak tetapkan banyak mana, bila, di mana, so terpulang. Nak selawat lebih banyak, lebih baik. Nak selawat di rumah boleh, di masjid boleh, dalam kereta boleh, ya. Nak selawat selang-selang tarawih boleh, nak selawat waktu pagi masa berjoging boleh, ya. Nak selawat masa petang balik kerja boleh. Sebab selawat ini ibadah yang tidak terikat dengan waktu, dengan tempat, dengan bilangan. Jadi bila kita lakukan selawat sempurna Maulidul Rasul, ia masih terpayung dengan dalil umum menyuruh kita berselawat. Tapi kalau dalil khusus kan tak ada. Dalil khusus sempurna Maulidul Rasul hendaklah diadakan majlis-majlis al-wa'zi, majlis-majlis nasihat, tausiah, tazkirah. Tak ada dalil khusus macam itu. Ataupun dalil khusus sempurna Maulidul Rasul kita kena buat jamuan, sembelih kambing, sembelih ayam, buat jamuan, nasi mandi, nasi biryani dan sebagainya. Tak ada dalil macam itu. Ataupun sempurna Maulidul Rasul hendaklah kita itu mengadakan majlis-majlis selawat, lantunan selawat beramai-ramai. Tidak ada dalil khusus macam itu. Maka bila disuluh daripada sudut al-masalihul mursalah, perbuatan ini boleh dibenarkan. Kenapa? Kerana ini ada kebaikan. Ya, asal baik boleh buat? Tidak juga. Kalau asal baik boleh buat, baik itu daripada sudut mana? Kalau baik daripada sudut fikiran dan hawa nafsu kita semata-mata, belum tentu. Yang dikatakan asal baik boleh buat, itu daripada sudut syarak. Jadi kena tengok pada dalil lah. Kerana syarak ni berteraskan kepada dalil. Bila lihat kepada dalil, kalau ada dalil yang melarang, bermakna yang baik itu mulghah, dibatalkan. Kalau ada dalil yang menyuruh, bermakna yang baik itu mu'tabarah, diiktiraf. Tapi ada juga perkara yang baik tidak diilgha, tidak dibatalkan, tidak dilarang, dan dalam masa sama juga tidak disuruh secara khusus. Maka inilah yang kita katakan daripada sudut sumber hukum boleh terpayung dengan apa yang disebut sebagai al-masalihul mursalah, kebaikan-kebaikan yang terputus dari dalil, atau disebut juga sebagai al-istislah. Jadi ada sebahagian daripada kawan-kawan kita yang agak keras menolak adanya bid'ah hasanah. Bila kita bawakan contoh-contoh bid'ah yang hasanah, perkara-perkara baik yang tidak dihukum haram oleh para ulama, mereka kata wah itu lain, itu al-masalihul mursalah. Ya, masalih mursalah itu sumber hukumnya. Jadi pergi kepada sumber hukum, dikeluarkan hukum mengatakan benda itu boleh ataupun sunat. Dari segi benda itu baru dinamakan bid'ah. Tapi oleh kerana ianya boleh ataupun sunat, maka namanya bid'ah hasanah. Atau tak nak namakan hasanah, bid'ah mahmudah. Atau tak nak namakan bid'ah langsung pun terpulang. Yang penting, kita sama-sama menerima ada perkara-perkara baru yang ada masalah, yang ada kebaikan-kebaikan, walaupun mursalah, walaupun terputus daripada dalil yang khusus, masih lagi ianya itu diiktiraf oleh syarak berdasarkan sumber hukum yang dikenali sebagai al-masalihul mursalah ini. Jadi saya harap penjelasan itu sudah cukup jelas bagi kita semua. Saya akan berhenti setakat ini. InsyaAllah next kuliah kita akan sambung dengan sumber hukum yang seterusnya, yang banyak dipakai dalam mazhab Hanafi, mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, yang dikenali sebagai al-istihsan. Bahkan pernah ada penolakan daripada al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala terhadap istihsan. Imam Syafi'i tak terima istihsan sebagai sumber hukum, tetapi ulama-ulama yang datang kemudian melihat khilaf antara Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan ulama-ulama Hanafi dalam masalah istihsan ini, kata mereka hanya khilaf lafzi sahaja,
bukan khilaf yang sebenar. Detailnya insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afwu minkum.